السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tok Guru, Ustaz-Ustaz, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran di atas nikmat dan keizinannya dapat kita sama-sama berada di masjid ini pada malam ini untuk sama-sama kita berbincang berkenaan dengan pengurusan pusaka. Ambo ni sebenarnya bukan orang yang layak lah, bukan kata pakar, cuma memberanikan diri untuk membicarakan topik ini sebab ambo perhati jaga sangat kekosongan yang berlaku dalam membicarakan tentang pengurusan pusaka ini. Sedangkan perkara ini amat penting dan banyak masalah timbul daripada pengurusan pusaka yang tidak betul. Kalau tulis tajuk tu rancang harta urus pusaka, tajuk ni sebelum PKP lagi rasa. Tapi insya-Allah pada malam ni nak catch up bahagian pengurusan pusaka ya. Rancang harta kita bincang semula. Kita lihat masalah pusaka yang berlaku di Malaysia ni. Antara masalah pusaka yang menjadi isu yang tak boleh nak selesai, masalah harta beku. Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Asli, 2006 38 bilion harta beku. 2009 42 bilion. 2012 52 bilion. 2013 90 bilion. 2016 70 bilion. Peningkatan setiap tahun dengan kadar 5%. Harta beku umat Islam, 90% harta beku rakyat Malaysia ini, 90%-nya ialah milik umat Islam Malaysia. Harta beku, maksud harta beku ni harta yang tak boleh diurusniagakan, tak boleh dikomersialkan. Akibat tak boleh diurusniagakan ini, tak boleh dikeluarkan zakat. Hasil zakat tak dapat dikeluarkan. Akibat daripada tak boleh nak buat urusniaga. Tuan-tuan, kalau zakat ini dapat dikeluarkan daripada 70 bilion ini, dia mengatasi zakat Kuala Lumpur dan Selangor. Paling banyak waktu ambil zakatnya Selangor, Kuala Lumpur lah. Setahun 900 juta.
Tapi dengan kadar 70 bilion ini, 3 kali ganda zakat dapat dikeluarkan mengatasi zakat Selangor dan wilayah persekutuan dengan jumlah 1.8 bilion setahun. Ini antara kerugian umat Islam. Kalau 2016 70 bilion, 2020 ini mencecah lebih daripada 80 bilion harta beku yang berlaku setiap tahun. Peningkatan setiap tahun. Ini adalah masalah harta pusaka, pengurusan pusaka. Di KWSP 232.7 bilion terdedah kepada harta beku kalau tidak ada pengurusan yang betul. Di tabung haji 27 bilion juga terdedah pada harta beku kalau tidak ada perancangan yang betul daripada pendeposit tabung haji. Kalau kita lihat tanah sekarang ni yang masih lagi nama orang mati. Maksud tanah masih nama orang mati ni tak dibuat pengurusan pusaka. 1 juta gerai tanah, 1 juta lebih gerai tanah masih lagi nama orang mati. Kalau mau tanya tu email, kalau pada Pak Ahmad ni ada ke tak tanah orang mati? Kalau tu email buat baca, banyak juga tanah masih lagi orang mati. Setiap mukim memang tak ada terkecuali tanah masih lagi orang mati. Maksudnya tak dibuat pengurusan pusaka. Walaupun 10 tahun dah mati, tak dibuat proses pusaka yang menyebabkan tanah kekal masih lagi nama orang mati. Di Malaysia 1 juta lebih gerai tanah masih lagi nama orang mati. Kalau kita buat peta Malaysia tu, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, semua nama orang mati. Kalau dengan 1 juta lebih ni. Luahnya jajah takluk orang mati. Ini masalah juga. Okey. Pewarisan adalah punca kekayaan. Tajuk ni, pewarisan adalah punca kekayaan. Dibuat kajian oleh satu agensi di negara-negara maju. 52 hingga 81% orang-orang yang kaya ni adalah hasil daripada kekayaan mak ayah dia, kekayaan datuk nenek dia. Kalaulah 80% kekayaan hasil orang kaya ni ada sumber daripada tok nenek dia, kalau berlaku di Malaysia ni sebalik tu. Mak ayah kaya, tapi apabila mak ayah meninggal, harta beku. Harta tak dapat dipindahkan kepada anak-anak sebab masalah-masalah yang berlaku. Sedangkan pewarisan ini adalah punca kekayaan. Dan kekayaan adalah kekuatan pada umat Islam, kekuatan pada ummah. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat dalam akhbar ni, antara masalah yang berlaku daripada punca harta pusaka, pengurusan pusaka yang tidak betul, pergaduhan. Seolah-olah perbalahan tidak dapat dipisahkan dengan harta pusaka. Seolah-olah gitulah, bukan semua, tapi itu yang menjadi anggapan. Kalau kita lihat contoh dalam akhbar ni, mak ayah buat catering. Mak ayah buat catering, jadi banyaklah puyuk belanga. Puyuk belanga, alak-alak dah. Apabila ayah meninggal, Abang Long saat ni sebagai asisten ayah dalam bisnes ni, ambil alih, take over bisnes ayah ni sebab ayah meninggal.
apabila ayah meninggal, puyuk belanga, alat-alat ni semua jadi harta pusaka. Apabila jadi harta pusaka, adik-beradik minta nak bagi. Tapi abang ni nak buat bisnes, tak, terpaksa guna puyuk belanga. Disebabkan puyuk belanga lah, adik-beradik 4-5 tahun tak tegur siapa. Jadi tuan-tuan, jangan ingat harta beribu-ribu, beratus ribu yang menyebabkan orang balah. Tak. Benda yang kecil pun kalau tak diuruskan dengan baik, boleh menimbulkan pergaduhan antara waris. Kak percaya pun 1,000 lebih ada. Kak percaya bukan mahal pun, tapi nak jadikan sebab boleh menimbulkan pergaduhan, perbalahan antara waris. Ni hak berat lagi lah, siapa aku pengkat bunuh adik, bunuh habis kerana tanah pusaka. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan pengurusan pusaka ni, saya nak definisikan takrif harta supaya kita jelas dalam masalah pusaka ni, kita jelas dengan baik supaya tak timbul masalah. Okey, takrif harta ialah sesuatu yang bernilai mengikut hukum syarak. Harta ni apa dia? Sesuatu yang bernilai mengikut hukum syarak. Itu adalah harta. Daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda yang bernilai mengikut hukum syarak, itu adalah harta. Amba buat contoh pia hamba ni dah. Pia hamba ni beli dalam 15 riyal. Minta kurang boleh dah 15 riyal. Kalau jual lah ni tak laku dah 15 riyal. Second hand tak? 5 riyal laku. 5 riyal ada nilai di sudut syarak. Maka pia hamba ni harta hamba. Hamba ada handphone. Handphone ni ada nilai. Ada nilai di sudut syarak. Maka handphone ini harta hamba. Tuan-tuan, ada kait plekat, ada baju gumbal, ada jubah, ada kain kana, ada cermin mata, ada cicing, ada gel. Semua tu ada nilai ke? Ada nilai. Walaupun dengan nilai yang sedikit, tapi ia bernilai mengikut hukum syarak. Maka kain plekat, baju gumbal, jubah, gel, cermin mata, semua itu adalah harta tuan-tuan. Kalau kita lihat rumah, tanah, syarikat, ladang, perabot, wang tunai, kereta, barang kemas, lembu, itik, air, ESB, kasut, kain, semua ada nilai tak? Apabila ada nilai di sudut hukum syarak, maka itu harta tuan-tuan. Selipar bawah ni, selipar tangga tu ada nilai ke? Kalau tak ada nilai, nyambil demo lepas ni lagu mana tak? Cabut, nyambil demo marah kita. Ada nilai, selipar tu ada nilai, maka selipar tu harta tuan-tuan. Harta ini daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda yang bernilai mengikut hukum syarak. Hak tak bernilai mengikut hukum syaraknya, contoh, masuk insurans konvensional. Insurans konvensional tak patuh syariah. Apabila kita claim, contohnya kena penyakit kritikal, claim dapat 50,000. Wang daripada pampasan tersebut tidak bernilai mengikut hukum syarak, itu bukan harta tuan-tuan. Tiket nombor ekor boleh 100,000. Walaupun nilainya besar, tapi tidak bernilai mengikut hukum syarak, 100,000 bukan harta tuan-tuan. Terkeluar daripada benda-benda yang tidak patuh syariah. Okey, harta ini milik tuan dia.
Masa tuan dia hidup, harta ini kita panggil harta. Benda ini kita panggil harta. Benda yang bernilai ini kita panggil harta. Apabila tuannya meninggal dunia, maka harta ini akan berpindah menjadi pusaka. Harta tadi milik tuan dia masa tuan dia hidup akan berpindah menjadi pusaka setelah tuannya meninggal dunia. Biasa buat contoh orang puai. Buat contoh orang puai, masa dia anak dara, sebelum kahwin kita panggil cik. Anak dara kita panggil cik. Setelah diijab kabul, dia bertukar status menjadi isteri, kita akan panggil dia puan. Orang yang sama tapi bertukar status dia daripada cik kepada puan. Masa dia anak dara, kita panggil cik, dia di bawah tanggungjawab bapanya. Tetapi setelah diijab kabul, daripada status cik bertukar menjadi puan, dia di bawah tanggungjawab suaminya. Begitu juga dengan harta ini. Masa tuan dia hidup, dia adalah milik tuan dia. Kita panggil harta. Tetapi setelah tuannya meninggal dunia, dia akan bertukar status menjadi pusaka dan dia adalah milik waris si mati. Bukan milik si mati dah. Dia adalah milik waris si mati. Siapa dia waris si mati? Waris si mati ini ada 5. Secara keseluruhannya, waris ini ada 25 golongan. 25 golongan. 15 lelaki, 10 perempuan. Tetapi yang utamanya, waris yang utama ada 5. Siapa dia? Ibu si mati, bapa si mati, pasangan si mati. Pasangan ni maksudnya kalau suami meninggal, isteri pasangan. Kalau isteri meninggal, suami pasangan. Anak lelaki, anak perempuan. 5 golongan ini adalah waris yang utama. Maksud waris utama ini, 5 golongan ini tidak dapat didinding ataupun dihalang daripada menerima harta pusaka. Kok mana pun apabila berlaku kematian pada seseorang itu, 5 golongan tadi berhak terhadap pusaka si mati. Ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, anak lelaki dan anak perempuan. Ini waris yang utama dan wajib menerima harta pusaka mengikut qadar yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada juga orang tanya saya, Ustaz, kalau anak ada, ayah boleh juga leh? Dia tanya begitu. Ada juga orang faham, kalau anak jatuh ada, ayah tak boleh. Ini pandangan ataupun pegangan hak tak betul, pendapat tak betul. Kalau ada anak jatuh, ayah ada, anak jatuh boleh, ayah pun boleh. 5 yang utama tadi tidak dapat dihalang daripada menerima harta pusaka. Kok mana pun akan dapat. Walaupun ayah ni tak kenal anak, sejak anak lahir ayah pergi bui kat orang lain, anak hidup sampai besar, mati anak. Apabila mati, kabar-kabar anak dia yang mati tu. Dia tahu, dia pergi jumpa, maka ayah si mati tadi berhak terhadap pusaka walaupun dia tak pera pun anak tu. Kalau nak panggil anak ayah durhaka pun tak betul. Anak durhaka. Ayah ni, ayah tak bertanggungjawab sekali mana pun, ayah berhak terhadap pusaka anak. Sama juga ibu. Walaupun lepas beranak tu dia beri kok orang, anak dia tu orang lain pera, jadi kaya raya. Apabila anak tu meninggal, ibu berhak terhadap harta pusaka anak. Begitu juga suami,
Walaupun suami tak bertanggungjawab. Suami hidup dalam keadaan macam-macam lah. Maksudnya tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah, ataupun kita panggil suami derhaka juga. Apabila isteri meninggal, suami tetap akan dapat hak sama ada 1/4 ataupun 1/2. Kalau isteri mati ada anak, suami dapat 1/4. Kalau isteri mati tu tak ada anak, isteri tak ada anak, suami dapat 1/2. Begitu juga dengan anak. Walaupun anak derhaka sekalipun, anak berhak terhadap harta pusaka ayahnya. Ada satu kes. Ayah mati 9 tahun dah. Ayah ni, masa dia mati, ada 3 anak puan. Apabila ada anak puan saja, harta ayah akan pergi kepada adik-beradik. Harta si mati pergi pada adik-beradik. Kalau ada anak puan saja. Tak ada ayah, tak ada anak lelaki, dia pergi pada adik-beradik. Apabila ada anak puan 3 orang, bagi harta pada adik-beradik, 9 tahun selepas kematian ayah, mari seorang lelaki ngaku si mati adalah ayah dia. Maksudnya, ayah nikah dengan hak tina lain. Mari daripada ibu lain. Senyak-senyak. Ramai gini ni tak? Maksudnya senyak-senyak, mati, tak royak siapa. Nak dia cari ayah lah weh. Cari-cari mati dah. Tak nak mati dah pun nak kenal juga lah. Adik-beradik ke apa. Mari ngaku arwah ni ayah hamba. Hak jumpa hambanya pak saudara adik-beradik arwah ni. Lagu mana ustaz? Ni tahu dah kita bagi sudah selera dah. Anak berhak terhadap pusaka ayah dia. Walaupun anak tu tak kenal ayah pun. Okey. 5 golongan tadi berhak terhadap harta pusaka. Jadi, orang puan kena ingat ni. Biasa banyak ambo jumpa kalau hak bagi kemah ibu mati bagi kemah ibu ni biasa anak orang puan yang ada ambil. Dia orang jatuh ambil apa bagi kemah. Ya. Betul lah orang jatuh tak pakai bagi kemah. Tapi hak terhadap harta pusaka ini ada 5 golongan tadi. Maksudnya anak lelaki pun berhak terhadap bagi kemah yang ditinggalkan oleh ibu. Banyak sangat orang puan apabila mak dia mati, dia ambil bagi kemah bagi pok dia. Ya. Sedangkan hak terhadap harta tadi, anak lelaki berhak. Supaya kita lihat contoh ni. Contoh kalau si mati ada 50 riyal tak ada lola. Contohlah ni tak. Suami. Ada 50 riyal 100% milik suami. 1/1 milik suami. 50 ringgit ni kita katakan harta kepada suami. Harta sebab dia tak mati lagi. Tapi apabila dia mati, maka 50 ringgit tadi yang kita katakan harta ini akan berpindah menjadi pusaka. 50 ringgit akan jadi pusaka. Siapa milik 50 ringgit ni? 5 golongan tadi. Bapa si mati, ibu si mati, anak pasangan si mati, anak lelaki, anak perempuan. 5 golongan ini berhak terhadap 50 ringgit yang ditinggalkan oleh suami. Kalau kita bagi ikut faraid, ayah akan dapat 1/6 dengan kadar RM8.33. Ibu akan dapat 1/6 juga dengan kadar RM8.33. Sama dengan ayah. Anak lelaki akan dapat 18 riyal nesing. Dia akan dapat asabah. 2 nisbah 1 dengan anak perempuan. Baki. Anak perempuan akan dapat 9 riyal 3 sen. Isteri akan dapat 1/8 dengan kadar 6 riyal 25 sen. Ini contoh pembahagian harta pusaka milik suami bernilai RM50. Maksudnya 5 golongan tadi berhak terhadap RM50 yang ditinggalkan oleh si mati.
Ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, 12, ayat 17 ni. Cumanya ada nampak 12/72, 12/72, 26/72, 13/72 tu adalah cara kira-kira ilmu faraid. Kita nak kira ni, kita samakan pembawah. Ni belajar darjah 3 lagi. Gandaan sepunya terkecil. Darjah 3, hamba pun tak ingat dah. Tua-tua ni baru ngaji pula. Baru ingat hak ngaji dulu. Darjah 3. Gandaan sepunya terkecil. Jadi nilainya sebagaimana hak dibagi tahu tadi. 8 riyal, anak ayah dapat 8 riyal 33 sen, ibu dapat 8 riyal 33 sen, anak lelaki dapat 18 riyal 9 sen, anak perempuan dapat 9 riyal 3 sen, isteri akan dapat 9 riyal 25 sen. Sekiranya si mati meninggalkan wang tunai RM50. Maksud sini, setiap benda, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mati menjadi harta pusaka, setiap benda itu ada hak 5 orang, 5 golongan tadi. Contohnya kereta. Kereta pun ada hak terhadap kereta 5 golongan tadi. Walaupun GPJ hanya membenarkan sonama yang atas gerai ni. Sepanjang Amor hidup 40 tahun yang Amor tak kelih lagi, gerai kereta ada 2 nama. Kau ada jumpa dah. GPJ hanya membenarkan 1 nama saja dalam gerai kereta. Tapi pemilikan kereta ni, 5 golongan berhak terhadap kereta ni. Sama juga, ayah akan dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Anak lelaki dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/6, isteri dapat 1/8. Anak lelaki dengan anak perempuan dapat asabah, lebih. Isteri dapat 1/8. Atas setiap perkara. Maksudnya, kalau hamba meninggal, piah hamba ni ada 5 golongan berhak terhadap piah ni. Handphone hamba ni 5 golongan berhak terhadap handphone ni. Kain flat kad pun ada 5 golongan berhak atas kain flat kad tu. Kalau cincin pun 5 golongan berhak atas cincin tu. Jelas tak? Apabila hamba goyak gitu, ada seorang mengajar di Kok Lanah itu, ada seorang pokcik nyanda dinding, dia tanya, "Ustaz, tak dah habis kuliah lagi, tanya selalu. Ambo nak tanya dia. Masa arwah habis ambo mati dulu, ambo sahut lepas dia, pada. Lepas pada tu pakai yalah lalu lah dia. Cuma, ambo minta izin dengan, ambo royak, ambo minta izin dengan seorang anak dia. Ambo tanya dia, "Pakcik, hak ambo goyak tu pakcik faham ke? Apabila meninggal seorang tu, harta dia akan jadi harta pusaka. Masa dia hidup, harta tu milik dia. Apabila dia meninggal, harta dia itu akan jadi milik waris si mati. Waris si mati 5 golongan tadi dah. Jadi atas selipar hak pakcik sahut ni ada 5 golongan. Ambo tanya, ayah si mati ada tak? Dia tak ada dah ayah si mati. Ayah si mati tu ayah dia lah, sebab mati tu abang dia. Mak si mati ada dia. Pasangan si mati ada juga. Anak lelaki, anak perempuan berapa orang? Arwah dia ada 5 orang anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Hak pakcik minta izin tu hak mana? Hak lelaki seorang. Ada 5 orang, pakcik minta izin seorang baru. Ada 4 lagi anak. Jadi kalaulah pakcik tak timbul masalah di padang mahsyar, di mahkamah Allah, pakcik kena minta izin dengan ibu si mati, dengan pasangan si mati, dengan anak 4 orang lagi. Minta izin, pakcik ambil selipan. Kalau semua izin, sesama pakcik di padang mahsyar. Kalau tak buat gitu, tak sesakih. Sebab pemilikannya orang lain. Minta izin dengan orang lain. Minta izin dengan tua dia. Tapi hak bahagia dia tu sesal lah. Bahagia orang lain, dia tak boleh sesal. Pakcik tu royak, "Ustaz, lama dah Ustaz, 10 tahun dah."
10 tahun tu. Hamba pun tanya dia, Pak Cik, kalau kita ambil barang orang, walaupun jadi lama-lama jadi barang kita ke? Kalau lama, kalau 10 tahun jadi barang kita, sedap ngutik tak? Ambil sifat dulu lah. Tak gitu. Kekal dengan milik orang lain juga. Tu jadi masalahnya. 20 tahun tak, bukan 10 tahun, kalau 20 tahun pun sama juga. Akan jadi tak kekal jadi milik tuan dia. Jadi nak selesai kena minta izin. Kalau nak kena bayarlah. Kalau tuan dia suruh bayar. Kalau tuan dia rakyat tak payahlah. Biasa anak saudara, ngepok saudara, pakai gitu. Tapi kena minta izin. Kena tanya. Walaupun selipar. Ni contoh. Kek rumah pula. Rumah pun sama je. Daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda, 5 golongan ni berhak terhadap benda yang ditinggalkan oleh si mati itu. Rumah pun sama juga. Ada juga apabila suami mati, isteri dengan anak-anak duduk rumah tu buat tak tahu je. Sedangkan rumah tu ada milik siapa? Milik bapa mertua dia dan milik ibu mertua dia. Ya, betul lah kita duduk 20 tahun dah dengan suami. Rumah tu milik suami, tapi apa suami meninggal, rumah tu ada milik bapa mertua dan ibu mertua. Jadi kena bicara dengan ibu mertua, bapa mertua lah mana rumah dia. Kalau dia tolak bahagia dia cucu-cucu tak apalah. Tapi kalau dia nak bahagia dia, kena buat kira lah. Ya, moga hak dia. Pengurusan pusaka ini, kalau bolehnya kena buat secepat mungkin tuan-tuan. Pengurusan pusaka ni kalau boleh kena buat secepat mungkin. Ambil. Okey, cuba kita lihat dalam gambar ni. Ini kes pusaka Datuk Seri Jamaluddin Jardis. Allahyarham. Dia meninggalkan harta pusaka lebih daripada 2 bilion. Harta pusaka dia. Selepas dia meninggal 3 tahun, waris tak buat pengurusan pusaka. 3 tahun duk tunggu tak buat. Sedangkan dalam 2 bilion ini ada hak ibu si mati, bapa si mati, pasangan si mati, anak lelaki, anak perempuan. Jadi 3 tahun duk tunggu ni, ibu ni pergi buat CJ Faraid di Mahkamah Syariah untuk membuktikan hak ibu ada berhak, ibu berhak terhadap harta pusaka si mati. Sebanyak 1/6 dengan jumlah 300 juta adalah hak ibu. Ibu ni 83 tahun dah. 83 tahun dah umur. Mungkin dia tak berapa nak mana, cumanya hak belakang tu. Hak bahagian nolak tu. Kalau mak mati, tak? Boleh kan anak-anak lah. Mak 83 dah tak lama dah. Ikut adat lah, tak? Hak bahagia anak-anak lah pula. Jadi dalam proses pusaka ni tuan-tuan, kalau meninggal buat secepat mungkin. Kena buat secepat mungkin. Kalau 4 bulan boleh start dah. Tak usah tunggulah orang goyak tanah kubur merah lagi. Tak. Tomok ke harta nak cara ke pusaka dah ni, arwah ni. Jangan tuan-tuan. Kalau boleh buat secepat mungkin. Tak kita masa arwah ni tak mati, beri pun ramai-ramai, tak saya bicara lagi. Tunggu raya tahun depan lah. Tak. Tunggu raya tahun ni. Raya tahun ni
Ada hak boleh balik, ada hak tak boleh balik. Tunggu raya ni pula. Tunggu raya ni ada hak tak balik tu balik dah. Hak balik dah, tak balik pula. Banyak masalah. Jadi kalau boleh buat cepat-cepat. Sebab buat cepat-cepat ni, dia mudah nak selesai. Sebab kalau minta, contohlah, kalau menantu minta dengan tok tua, tolak bahagia, contohnya ada rumah tu ada bahagia tok tua. Jadi kalau natu minta dengan tok tua, tolak bahagia, dalam keadaan tok tua ni rasa lagi kehilangan si mati ni, anak dia mati ni, dia masih terasa, insya-Allah dia akan mudah. Bahagia tok tu wika cucu-cucu lah. No. Bahagia nenek wika cucu-cucu lah. Sebab dia rasa lagi arwah ni bersama-sama. Sebab kita pergi melawat orang mati, melawat saya kita mati, contoh saya kita mati dok, kita pergi melawat kelih anak kecil-kecil, sianya lah kan anak dok. Sebab ada rasa lagi arwah ni Allah lah sayang kita. Kelih anak kecil-kecil Allah sianya lah. Kalau kelih mak pula suruh nak perang dengan mak-mak kalau boleh. Rasa perasaan kita tu. Jadi kalaulah buat 3-4 tahun baru nak mari minta bahagia, ayah suruh tolak bahagia, mari pula ngetok lelaki hak baru, tak ada harapan. Jadi proses pusaka ni kena buat secepat mungkin. Tu antaranya lah. Antara juga kita tak sewi takut hilang dokumen. Nak proses pusaka ni perlu pada dokumen-dokumen. Kalau lama 3-4 tahun, tak tahu tak mana. Masalah juga. Bila dokumen tak apa lagi, boleh cari dokumen. Takut mati waris. Apabila mati seorang tu, 5 waris yang utama ni terlibat dalam pengurusan pusaka. Kena minta IC waris-waris ni, minta kerjasama waris-waris ni. Tapi kalaulah mati pula anak si mati tu ada 5 orang anak, ada orang isteri, maka semua waris si mati, anak dia tu terlibat sama dalam proses pusaka si mati yang pertama. Itu jadi banyak masalah. Apabila melibatkan waris yang lain pula, ramai pula, kena minta persetujuan daripada waris-waris yang lain. Hak tu timbul masalah. Ini ambil buat contoh. Ambil buat contoh. Pembahagian rumah. Ambil minta masa sikit kita dah. Sikit je. Contoh rumah atas nama suami, rumah milik suami. Nilai 500,000. Apabila nilai 500,000 dibuat pembahagian mengikut hukum faraid, bapa dapat 1/6 dengan kadar 83,000. Ibu akan dapat 1/6 dengan kadar 83,000 juga. Anak lelaki akan dapat 2:1 dengan anak perempuan dengan kadar 180,000, anak perempuan 90,000, isteri akan dapat 1/8 dengan kadar 62,000. Kalaulah isteri ingin duduk dengan rumah ni dengan anak-anak, isteri kena tebus hak bapa mertuanya dan ibu mertuanya sebanyak 160,000. Isteri kalau dia nak duduk rumah ni dengan anak-anak, dia kena tebus hak bapa mertuanya dan ibu mertuanya sebanyak 160,000. Kalau bapa mertua dan ibu mertua tak tolak bahagia, tak apalah, bahagia tok tu wika cucu-cucu lah, bahagia nenek wika cucu-cucu lah. Kalau nenek tok royak gitu tak ada masalah. Dia boleh miliki rumah ni bersama dengan anak-anak. Tapi kalau dia royak, bahagia ayah tu ayah nak. Bapa mertua royak, bahagia ayah tu ayah nak. Mak mertua pun royak, marilah kau mak nak sedekah ke masjid, nak buat pahala kau, niat kau arwah ni, comel kata tak? Isteri
kena bagi hak bapa mertua dan ibu mertua. Kalau isteri tak mampu, tebus bahagian bapa mertua dan ibu mertua, dan bapa mertua ibu mertua tak tolak bahagian dia, maka nama bapa mertua dan ibu mertua akan masuk dalam geran tanah rumah ni. Sebab dia ada hak. Apabila bapa mertua, ibu mertua ada hak terhadap rumah ni, isteri tak boleh tebuh, bapa mertua tak tolak bahagia dia, maka nama bapa mertua, ibu mertua, isteri, anak-anak masuk dalam gerai tanah rumah ni, ganti daripada nama suami hak sore tadi. Kalau bapa mertua meninggal dunia, maka waris-waris bapa mertua akan masuk pula dalam gerai tanah rumah ni. Kalau ibu mertua pula meninggal dunia, maka waris-waris ibu mertua akan masuk dalam gerai tanah rumah ni. Kalau waris pada bapa mertua pula meninggal dunia, maka waris pada waris bapa mertua akan masuk dalam gerai tanah rumah ni. Ibu mertua pula, sama lah. Hak tu 1 juta gerai tanah masih lagi nama si mati tu. Bukan tak boleh selesai, kadang-kadang tak boleh, rumit untuk selesai. Itu dia sudut pengurusan pusaka. Jadi, amo masuk sikit perancangan. Kalaulah situasi ni berlaku pada tuan-tuan jadi suami, macam mana nak buat? Nak elok daripada berlaku gini. Kena buat perancangan. Ni bahagian perancangan lah. Perancangan nak elok daripada berlaku masalah. Suami tadi, masa dia hidup, dia hibahkan rumah ini kepada anak-anak ataupun isteri. Hibah bersyarat. Tak nanti tukar nama atas gerai. Hibah. Buat hibah. Bui masa hidup. Tukar nama atas gerai itu sebagai syarat je. Sebagai ikut perundangan. Tapi hibah secara lisan pun sah. Tapi timbul masalah kalau nak buat pelaksana. Kena buat dokumen hibah. Ini perlu pada perancangan. Supaya tak timbul masalah selepas meninggal dunia. Orang perlu pada hibah ni 12 golongan perlu pada hibah. Maksudnya orang tak ada anak, suami isteri tak ada anak, suami isteri ada anak puas saja, ada anak akak, hak berpoligami, hak tak kahwin. Tak kahwin maksudnya bukan umur 18, 20, 30. Orang hak usia senja tapi tak kahwin, tak ada anak. Kena buat perancangan supaya tak timbul masalah. Hak mu'allaf baru masuk Islam, dia 12 golongan, insyaAllah kalau mulalah kita cerita tak. Cuma kita balik pada pengurusan ini. Jadi ibu nak timbul isteri tadi, dia kena tebus, kena bayar hak bapa mertua dan ibu mertua dia. Kalaulah ibu mertua dia dan bapa mertua dia tak tolak bahagia. Ada juga setengah tu jual rumah. Suami mati, duduk rumah tu 20 tahun dah. Tapi tak boleh nak buat tebus pusaka, last sekali jual, bagi duit. Antara penyelesaian yang dibuat. Ada satu kes di Kok Lanah, Kem Desa. Ada seorang kak tu, dia telefon hamba, minta urus pusaka suami dia. Suami dia seorang askar, meninggal dalam 6 bulan lepas. Masa begitulah dia meninggal dalam 6 bulan lepas. Rumah dah dia tinggalnya rumah teres, kereta wira, motor Honda sebutir. Jadi rumah teres tu ada hak bapa mertua dan ibu mertua. Tak banyak pun, dalam 30,000 je. Dalam 15,000 seorang. Saya goyak kak, kena bagi hak bapa mertua 15,000, ibu mertua 15,000. Kalau nak miliki rumah ni dengan anak-anak. Kalau moleknya bicalah runding supaya bapa mertua, ibu mertua tolak bahagia. Dia nak runding lagu mana ustaz? Masa kita proses duit pencen arwah ni pun mari tanya minta. Kalau boleh nak duit pencen. Duit pencen ni mak ayah tak ada. Pencen terbitan. Dia boleh pada balu, duda, anak-anaknya.
Jadi boleh kau isteri dengan anak-anak, mak mertua mari minta duit pecing arwah. Bukan hak dia. Mari minta. Kalaulah dia tahu ada dia 15,000 seorang, 30,000, turun tak tangga lah mari. Tapi itu hak dia. Kena bagi. Jadi dalam pengurusan pusaka ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu kena buat proses ini sebabnya masalah makan harta batil. Nak elak daripada makan harta batil tuan-tuan. Kalau tak buat, kemungkinan besar waris makan harta batil. Tuan-tuan, kalau makan harta batil, sembahyang tak akan diterima. Orang yang makan harta batil ni, sembahyangnya tak akan diterima. Sedangkan amalan yang mula-mula dihisab ialah sembahyang. Kalau sembahyang Allah tak terima, seluruh amalan-amalan yang lain Allah tak kelih sikit abuk pun. Sama ada kita semaya 5 waktu sehari semalam berjemaah di masjid, Isni kami puasa sunat, setiap tahun melakukan ibadat haji umrah, sedekah, amalan-amalan kebajikan kita buat semua, tapi makan harta batil, sembahyang tak akan diterima. Sembahyang tak akan diterima, seluruh amalan-amalan kita tak jadi ke satu. Ini betapa pentingnya pengurusan harta pusaka ini dibuat dengan betul. Banyak orang makan harta batin ni tuan-tuan. Apabila hamba goyak gitu, ada seorang masjid, masa turun masjid, nak naik kereta tu dia cakap, Ustaz, hamba ni isteri mati 8 tahun dah. Isteri mati 8 tahun dah. Harta pusaka isteri hamba tak buat. Proses pusaka hamba tak buat. Sebab kalau hamba buat, hak harta pusaka pergi pada adik-beradik isteri. Apabila pergi ke adik-beradik, hamba tak buat, boleh kan hamba lah. Dia fikir gitu. Dia tak faham, dia kena ingat ke apabila proses pusaka tak buat, dia retah milik dia lah. Hak milik waris ni akan berpindah daripada si mati kepada waris ini setelah berlaku kematian. Kalau mati pukul 12 satu saat menjadi hak waris dah. Bukan tukar nama atas gerai tu baru jadi hak waris. Itu proses teknikal sivil sahaja. Dari sudut hukum syarak, Allah cabut harta, tanggungjawab harta daripada si mati, bagi tanggungjawab kepada waris. Amanah kepada waris harta ni kamu pula kena jaga. Jadi apabila dia royak gitu 8 tahun dah isteri dia meninggal dunia. Lagu mana Ustaz? Sebab Ustaz royak semaya tak terima, hamba semaya yang kecil lagi. Kalau Ustaz royak tak terima, letih lah. Hamba tua dah ni. Hamba royak, Pak Cik, tak ada masalah sikit rabuk lah ni. Sebab apa tak ada masalah? Sebab Pak Cik hidup. Kalau hidup tak ada masalah. Cuma jangan mati je. Kalau mati sudah. Tutup file. Ibarat kalau orang buat jahat ada, jangan kena rigat polis ya. Kalau dia rigat, sudah. Tak ada jamin ke apa dah. Pakai masuk lokak, masuk mahkamah, kena hukum dah. Tak boleh nak itu dah. Supaya juga jangan dia mati ya. Dia mati sudah. Pakai masuk kubur, bangkit pada mahsyar, masuk mahkamah Allah Taala. Sudah, tak boleh nak gapo dah. Pak Cik hidup lagi. Jadi tak ada masalah. Sebab boleh bertaubat. Selagi hidup, Allah bagi peluang kita bertaubat. Cumanya dalam masalah ambil harta orang ni, syarat nak taubat, sah taubat, kena hantar balik hak orang. Jadi Pak Cik 8 tahun dah
gapo harta arwah ni? Harta arwah ni, arwah ada rumah sewa. Ada kebun getah, ladang getah. Jadi pokcik kena kira berapa sebulan. Sebulan 1,000. 1,000 kena kali dengan 12. 1,000 kali 12 kali dengan 8 tahun. Sebab arwah mati 8 tahun dah. 1,000 kali 12 kali 8 tahun, tolak bahagian pokcik 1/4. Sebab dia ada 2 orang anak puan. Si mati ada ibu, ada suami, ada 2 anak puan. Jadi apabila tak ada anak lelaki, tak ada ayah, dia pergi pada adik-beradik. Ada hak, adik-beradik ada hak terhadap pusaka si mati. Maka tolak kumpul semua berapa jumlah nilai tu, maka tolak bahagian pokcik 1/4, 3/4 bagi pada waris. Sebelum bagi tu tanyalah dulu. Ni duit, ada duit harta pusaka ni, nak ke tak sih? Tanya dulu. Maksudnya nak tolak ke tak? Kalau nak tolak, alhamdulillah, boleh lah. Tapi nak kena tahu. Nak tolak bahagian dalam pusaka ni kena tahu. Ada ke pusaka cucu anak mati, ada bahagian mak, cucu ni pergi minta, nenek, bahagian nenek tu tolak ke cucu-cucu lah. Tak apalah, kau cucu-cucu lah tak. Apabila gitu, pergi pejabat pusaka, pegawai pusaka tanyalah, makcik, betul ke makcik nak tolak bahagian ni? Hamba nak kau cucu-cucu hamba lah. Makcik tahu kau nak bahagian berapa? Tak tahu. 90,000 makcik, setuju ke? 90,000 lah. Tak jadi lah. Nak tolak kena tahu. Jadi pokcik tadi, hamba kaya, pokcik kena kira rumah sewa berapa 1,000 kali 12 kali 8 tahun, tolak bahagian pokcik, lepas tu serah kau waris. Begitu juga ladang getah ni, berapa sebulan kutip. Kena buka lah buku hak dulu-dulu tu, hak dulu tanda tu. Kira mari bayar pada waris, selesai lah pokcik. Tak ada masalah sebelum mati. Dah mati sudah. Jadi aku rasa sekadar itulah dulu untuk kali ini. Aku panjang. Sebelum tu aku buka soalan lah. Kalau ada soalan nak tanya. Okey. Ambo boleh soalan. Ambo beli tanah. Lepas tu pemilik tanah tu mati. Lepas tu waris jadi milik waris lah tak? Soalan gitulah. Ini masalah beli tanah lah. Apabila sebelum tamu nak tanya dulu. Ambo nak tanya ramai-ramai lah. Ambo dengan Tok Imam kata pagi tadi ambo ada kereta, ambo jual ke Tok Imam. Ambo kereta Volvo lah kata tak. Jual Tok Imam minat nak pakai kereta Volvo, beli dengan ambo. Beli pagi tadi, janji nak tukar nama. Jadi lewat ke nak tukar nama esok. Akad jual beli tu sah dah. Tak ada dalam rukun syarat sah jual beli kena tukar nama di JPJ. Tak. Jual beli sah dah jual beli. Cuma tak tukar nama lagi kereta tadi. Ajak nak tukar nama esok lah. Ambo mati. Ambo pemilik kereta ni mati. Nak tanya kereta ni milik siapa? Sah dah jual beli tak? Jadi milik Tok Imam lah. Sebab Tok Imam pembeli. Ambo je jual. Akad jual beli sah dah. Cuma tak tukar nama di JPJ. Bincang dengan Tok Imam nak gesok JPJ.
Mati petai ni. Jadi kereta tu sudah jadi milik Tok Imeh. Begitu juga dengan tanah tadi. Beli dah tanah dah, bayar belaka, beres belaka. Tak tukar nama lagi. Nak tukar nama dah tangguh-tangguh mati pemilik asal tu. Tu sudah sah jual beli milik abang lah. Biasa ramai kita di Kelantan, sebab Kelantan ni orang luar tak boleh milik tanah. Dia buh proksi lah, tak? Proksi. Orang luar nak beli tanah tak boleh. Dia minta saing-saing hak di Kelantan ni tolong buh nama mua. Sebab nak beli tanah tak boleh buh nama. Jadi hak saing hak masuk nama dalam kereta mati. Tanah ni milik siapa asal? Milik pembeli itulah. Hak proksi dia sebagai pemegang amanah dia. Maksudnya nama atas gerai bukan bukti pemilikan. Hak tu dia sudut sivil, perundangan sivil memanglah gitu. Tapi dia sudut syaraknya hak beli dengan penjual. Cumanya cuma proses pusaka kena buat menggunakan waris-waris si mati. Kecuali ada dokumen jual beli. Perjanjian jual beli ada, pejabat pusaka akan terima dalam proses pusaka. Tapi kalau tak ada perjanjian jual beli, maka kena guna waris lah. Hak 5 tadi. Kena buat penolakan kepada pembeli. Kena pindah dulu kepada nama waris. Waris hak ni buat pindah milik. Kalau buat proses pusaka dia panggil turun milik. Kita kena turun milik dulu kepada waris si mati. Kemudian waris si mati akan pindah milik kepada pembeli. Tu kena bicara lah. Tu masalah sekali tak? Wallahu alam. Sebab masalah harta ni masalah amanah. Kita sebab apabila kita dibagi hak sebagai waris, maksudnya Allah bagi amanah kepada kita. Hal ni hal penting sekali tuan-tuan. Kalau ada terima harta pusaka, kena jaga betul-betul. Kena amanah lah. Maksudnya, kena buat proses pusaka, tukar nama. Kalau hamba tanya tuan-tuan, kalaulah Allah bagi kurnia pada tuan-tuan anak, bagi anak, 2 tahun anak tu tuan-tuan tak bagi nama, kita panggil pok ke apa lagi ni? Biasa 7 hari beri nama dah. 2 tahun tak bagi nama pada anak, kita panggil pok tak bertanggungjawab. No, 2 tahun tak bagi nama kan. Jadi begitu juga Allah bagi amanah pada tuan-tuan, jaga harta pusaka ni. Amanah kena jaga, kena buat proses pusaka, kena buat. Biar tukar milik. Sebab apabila tuan-tuan meninggal, nak serah pada anak cucu pula sebagai pewaris harta kita. Kalau kita tak jaga betul-betul, tak tunai amanah, menimba masalah, jawablah kita. Amal rasa sekadar terima tak? InsyaAllah kalau ada kelapangan kita jumpa pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.